salam berdua. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ini di antara kisah yang masyhur yang kalau dibacakan peristiwa hijrah pastilah akan ditemui kisah Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu, di mana Suraqah pada masa ini belum lagi menganut Islam. Dan bagaimana Suraqah bin Malik adalah daripada kabilah Bani Mudlaj, dan menurut dalam kriteria kabilah-kabilah bangsa Arab, Bani Mudlaj ni jenis lasak. Kemudian dia memang ketua dia tak boleh tidak mesti waria, seorang pahlawan. Dia tidak boleh orang-orang biasa memimpin kabilah ni. Mereka jenis lasak buas. Maka Suraqah bin Malik adalah di antara top ranking daripada kabilah ini. Bahkan beliau seorang pahlawan yang terbilang di kalangan kaumnya sejak daripada zaman jahiliyah dan nanti sampai kepada zaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, ketika Suraqah bersama dengan pasukan tentera Islam yang dipimpin komandonya oleh Khalid ibn al-Walid radhiyallahu an menyerbu masuk ke wilayah Parsi, menjejak atas daripada wilayah Iraq, menawan istana Kisra. Dia di antara yang terlibat sebagai tentera dan telah Islam pada masa itu. Ni peristiwa ni masih belum menganut Islam. Dia sendiri menceritakan, dan riwayat ini dua. Pertama daripada Suraqah sendiri, yang kedua daripada Abu Bakar sendiri. Dan kisah bila dibacakan didapati ada persamaan dari segi fakta dan maklumat yang dikemukakan. Artinya maklumat yang kita baca ni first hand daripada orang yang terlibat sendiri. Ni bukan daripada orang lain bukan, dia sendiri, Suraqah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi mempercayainya adalah wajib kalau kira maqam matan hadisnya adalah sahih. Mereka terlibat secara langsung dalam insiden ini. Suraqah menceritakan dia duduk di kalangan kabilah yang ramai, di kalangan kaum dia. Tiba-tiba datang seorang di tengah-tengah ramai itu berucap. Dia kata, perasan saya tadi ada seorang lah nampak lalu di laluan bagian-bagian. Saya punya hemat, rasanya bukan orang lain lah tu, Muhammad dengan sahabatnya. Laluan dia di sini, masuk lembah ni, pintas ke gunung ni, dia sebut. Saya nampak tadi. Suraqah cepat-cepat bangun. Kalau kita ni share, entah cerita apa benda lah ni. Kau takat dua orang tu tadi Ana pun dah jumpa. Apalah entah buat suspend terkejut aja. Yang tu dua orang yang kehilangan ternakan kambing dan unta mereka. Ni dalam kitab Fiqh Sirah Dr. Sa'id Ramadan ada dicatatkan. Begitu juga oleh Syekh Al-Ghazali daripada Mesir. Demikian juga oleh Dr. Yusuf Qardawi dalam Fiqh Sirah. Mereka menceritakan dia buat, kita kata buat trik lah, dia pahlawan. Dia kata dua orang tanah pun tengok, tadi lagi anak nampak dah. Oh iya ke, kata sahabat ni. Maka orang lain pun tak tahu je lah. Suraqah tahu kerajaan kota Mekah telah buka offer. Siapa dapat tangkap reward, ya dead or life, Rasulullah dan Abu Bakar bayarannya dengan sampai ke tahap 1000 ekor unta yang berbulu merah. Ni mahal. Mercedes Sport
warna merah 1000 biji. Nah, senang dia kerja lawan Islam tu aja. Dia nak antu tu. Jadi dia buat acah benda lain tak buat terkejut gitu gini, selesai. Lepas tu dia duduk senyap, dia perhati tengok orang buat tak perasan. Dia menggeliat pelan-pelan dia lari balik. Dia nak mengambat tu, dia tahu memang Rasulullah dan Abu Bakar tu dia tahu. Nah, itu macam mana saya nak sebut? Kecekapan macam kalau kita pasokan senoi perak misalnya, kalau poli hutan ni PPS, pasokan poli hutan kalau masuk di hutan gerik ke di mana-mana, senoi perak tu duduk depan. Pasukan senoi perak ni orang-orang senoi ya, yang ada di tengah belantara tu dilatih mereka. Ini pula kebijaksanaan British. Tengah berjalan tu dia buat tangan macam tu, dia suruh duduk. Dia angkat dagu je orang senoi ni. Dia tahu komunis datang. Dia boleh bau komunis tu. Bayang. Tu punya haibat orang senoi itu. Itu yang kena embus macam je komunis. Ya, di kawasan-kawasan belah utara pada masa itu. Begitu juga Suraqah ni. Bila orang ni menceritakan begitu aja dia capture dah, dia tahu dah. Pantas dia pulang dan memerintahkan supaya pembantu dia siapkan kuda perang dia. Dia memang pahlawan. Dia sendiri ambil lembing dan panah serta anak panah dan siap semua, dia pergi. Kalau baca tu, cara dia naik kuda tu macam kitanya pertandingan sukan lompat bergalah tu. Pegang galah panjang dicap di kamsung tu kan. Dia panggil apa? Lompat bergalah. Tu. Dia pegang lembing dia lagi tak tu supam atas kuda. Entah bayang. Itu kehandalan sahabat-sahabat ni. Akhir sahabat ni dia mengucap 2 kalimah syahadah. Kita kadang nak naik kuda jenis tak pernah ni, pegang tali pun takut, jauh takut. Kuda tak ada apa pun. Kuda macam tu je kita dah lepas tali lari dah. Macam mana nak jihad? Sahabat-sahabat dia punya handalan ni pelik. Lompat gitu je. 2 orang, Umar dan Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhum, kedua-dua ini kalau menunggang kuda mereka tidak ada pelana lapik duduk, tak ada punya. Khalid ibn al-Walid kalau di medan perang menunggang kuda berdiri. Saidina Umar tali kudanya ialah bulu yang ada di tengkuk kuda tu, dia cekak, dia pula dia tampar 2 liang, gedebuk-gedebuk pergi. Gamak seluruh seliang lagi, tengok kuda tu becut. Handal sahabat-sahabat bukan main-main. Itu dalam kitab Hayatus Sahabah. Dah makan jenis gah dia tu. Kena seliang, pedih tu 4 hari, pecut kuda. Tak ada tali-tali punya. Macam tu handal para sahabat. Nah, Suraqah ni bukan sebarang. Dia pergi seorang. Kalau ada pembantu berdua je habis, hilang kepahlawanan dia, tengok. Mati ke hidup ke aku confident, aku seorang cukup. Kamu semua maknanya tengok, esok lusa di lembah ni aku heret berikat 2 orang, Muhammad dan Abu Bakar, sahabat dia. Gitulah. Dia pergi tu punya gah. Dan dia ikut trek tu, memang mainan laluan dia, badui. Dah akhirnya nampak lah. Tapi kok jauh saja nampak, tiba-tiba kuda mula terbenam. Dia rasa jenis orang macam ni dia haibah dia ada. Bila pergi-pergi tersangkut kuda mula terbenam kaki, dia rasa tak sedap. Sebab dia bukan kali pertama mengambat pikerat buat balik kepala ni, bukan kali pertama misi. Tu je kerja dia, ambil upah je. Offer je dia gembat di jenis tu. Tiba-tiba sangkut ni, something wrong ni. Dia tak sedap, dia berhenti. Riwayat ini menyebut dalam perjalanan. Ada riwayat menyebut sebelum dia keluar rumah. Dia berhenti, yang ni kita ambil yang sini lah. Dia berhenti, dia keluarkan anak panah dia, dia mula telik. Menurut apa yang ditulis oleh Asy-Syahid Said Qutb rahmatullahi alaih dalam kitab tafsirnya Fi Zilalil Quran, Syahid Said Qutb menyatakan telahan panah puak-puak Arab ni diambil 3 anak panah.
Gitu. 3 anak panah ni dia tulis tiap-tiap satu. Kalau misalnya ni, misalan pergi, jangan pergi, ataupun buru, hambat dia, atau jangan buru yang kedua. Yang ketiga buru boleh, tak nak memburu dia pun boleh. Gitulah. Pergi, jangan pergi, nak pergi boleh, tak pergi pun tak boleh. Macam tu. Dia sendiri tulis atas 3 anak panah tu. Lepas tu dia pun buat macam orang main kutu lah, acik-acik tu. Buat macam tu. Tapi disamakan nanti. Tulisan tu tak nampak, samakan atas tu. Dia tengok tu, dia cabut. Dia cabut tengok, jangan pergi tertulis. Dia kata haram jadah punya. Dia marah. Benda yang dia tak suka, yang tu keluar. Mengarut. Dia mula. Dia jenis pahlawan. So, you see, dia rasa challenge. Ni anak panah sudah cabar aku, tak guna punya anak panah, dia hambat lagi. Dia kejar lagi, kali kedua terbenam. Dia buat lagi macam tu. 3 juga sama. Pusing, cabut, jangan pergi. Marah dia. Ni pun jenis tak guna punya, haram punya anak panah dia buat. Dia kejar Nabi. Menurut riwayat kali ketiga itulah nampak berpusar daripada langit berwarna hitam sampai ke tanah. Kita kalau orang Melayu kata macam angin puting beliung lah, taifun ke apa benda. Tapi yang dia tengok tu wallah alam, boleh jadi malaikat ke tak tahulah. Tapi bagi orang-orang di padang pasir, kalau sudah angin memusar begitu, dia pula naik dengan pasir sekali. Ini suasana yang sangat membahayakan. Dia try kali ketiga buat, cabut-cabut yang tu juga. Balik ke rumah, jangan nak try. Akhirnya dia patahkan ketiga-tiga anak panah menurut riwayat. Tak guna punya anak panah, kata dia, marah. Tapi hati tak sedap. Ini kalau aku tak entuk arah, hanyut aku ni, dia berasa dah. Lalu dia jerit dan minta dibuat perjanjian damai